أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau melihat
bahawa Allah menurunkan hujan dari langit. Lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlain-lain jenis dan rupanya. Dan di antara gunung ganang pula, ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlain-lain warnanya, tua dan muda. Dan ada juga yang hitam legam. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak. Ada yang berlain-lain jenis dan warnanya. Sebenarnya, yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara tersembunyi, secara bersembunyi atau secara berterang-terang. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Fatir, surah yang ke-35, juzuk yang ke-22, pada ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaannya, dan juga keadaan hamba yang terpilih yang senantiasa takut kepadanya, yang dipanggil sebagai ulama, yang sentiasa memerhatikan alam dan melihat kebesaran Allah, kekuasaannya dan berat azab seksanya. Kata Allah Ta'ala, alam tara anna Allah, tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah itu anzala minas sama'i ma'a, menurunkan daripada langit air, fa akhrajna bihi, dan kami keluarkan dengan sebab air tersebut sejenis air sahaja, samaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang berbagai. Kata ulama tafsir, tidakkah engkau melihat wahai manusia, Allah Ta'ala menjadikan setiap suatu itu berbeza, sedangkan ia datang daripada sumber yang satu. Artinya air itu satu je, turun air hujan. Yang tumbuhnya macam-macam. Pokoknya, buah-buahannya yang berbagai. Sedangkan air yang sama. Daripada air yang sama, datang buah yang manis. Daripada air yang sama juga datang buah yang pahit. Datang buah yang masam. Datang buah yang pelbagai rasa. Walau airnya sama. Yang disiram dengan air sama. Bukan siram air gula. Bukan kita tanam pokok, nak suruh pokok tu manis, kita pun siram air gula. Siram air madu. Air yang sama Allah turunkan. Lalu keluar buah-buahan yang sebahagiannya manis dan sebahagiannya punya rasa yang berlainan. Dan air yang sama menurunkan buah yang pelbagai. Air yang sama itulah keluarkan buah betiknya, keluarkan buah duriannya, keluarkan buah kelapanya, air yang sama. Dan bagaimana air ini yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, waja'anna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan sebab air ini semua makhluknya hidup. Termasuk rumput-rumputnya, termasuk pokok-pokok kayunya, pokok-pokok buahnya,
Pokok-pokok yang menjadi makanan utama, makanan ruji, berasnya, gandumnya, oatnya, balinya, jagungnya. Air yang sama. Tapi buah tu rasa macam-macam. Maka ini menunjukkan kebesaran Allah. Kemudian kata Allah SWT, ketika mana membicarakan kekuasaannya, wa minal jibal judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Bukan sekadar buah tu macam-macam, warnanya, rasanya. Demikian juga kamu melihat gunung ganangnya. Ada gunung yang warnanya putih, warnanya merah. Ada gunung yang warnanya hitam lekat atau legam. Ada gunung yang berwarna-warni. Tentang ketika mana Allah turunkan ayat ini, ni orang Mekah cuma tengok gunung-gunung yang berada di sekitar mereka, yang merupakan daripada batu-batu hitam. Bahkan Allah nak beritahu gunung ganang yang antara makhluk terbesar Allah ini selepas langit dan bumi, yang nampak terang dari jauh, adalah ciptaan Allah sebagai pasak bumi dan warna-warninya mengindahkan alam. Bila kita tengok, kita buka peta ataupun kita baca tentang gunung ganang yang berwarna, ia aneh sebagaimana Allah sebut. Di China ada satu gunung ganang yang pasirnya merah bercampur dengan mineral. Di satu kawasan bernama Danzia. Gunungnya berwarna-warni. Dan demikian juga di Iceland. Gunungnya bersifat hitam campur biru. Kerana kesan daripada abu dan lava gunung berapi. Dan sebahagian gunungnya berwarna merah campur dengan hijau. Kerana kesan daripada besi. Merah biasa besi, macam bauksit, besi. Dan lumut. Hujan turun membentuk lumut-lumut di gunung ganang sehingga menjadi hijau keseluruhannya. Dan demikian juga kita lihat di negara Peru ataupun Peru. Gunung ganangnya berwarna pelangi. Warna pelangi itu juga jenis warna. Demikian juga di Argentina. Di Mauritania yang gunung berwarna 7 warna. Demikian juga kita melihat gunung Uhud yang berwarna kemerah-merahan. Kesan daripada mineral dan galian. Yang indah gunung ni, bukan satu warna je gunung. Yang Allah lihat, Allah Ta'ala sebut gunung ini berbagai warna. Allah sebut dengan warna yang paling terang sekali. Merah, warna putih kan diseliputi oleh salji. Macam gunung Fujiyama. Putih daripada jauh, nampak. Atau gunung yang merah. Kalau bagi masyarakat Madinah sebagai contoh. Gunung paling tinggi sekali gunung Uhud. Dengan ketinggian lebih kurang 1077 meter ataupun 3000 kaki lebih. Ini paling tinggi sekali. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan gunung Uhud. Salah satu daripada penghuni syurga. Uhud fil jannah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Gunung Uhud berada dalam syurga. Maka gunung ganang ini Allah beritahu warna-warninya. Tentang manusia dulu mana tahu gunung warna-warninya. Mereka hanya tengok yang dekat-dekat. Allah beritahu antara ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Kita tahu ayat surah Fatih ini, ayat Madaniyah, ayat-ayat Makkiyah. Mekah ni tak ada tanam-tanaman. Dan Mekah ini cuma gunungnya satu warna. Satu warna bentuk hitam, batu hitam. Satu warna bentuk dia. Tapi Allah buka ufuk pemikiran tentang kekuasaan Allah. Ini kerana orang Mekah, orang yang namanya peniaga, yang berjalan. Dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman. Dia tengok bagaimana banjaran gunung yang berwarna-warni. Dilihat bagaimana buah-buahan yang pelbagai di pasar-pasar Syam. Yang Allah Ta'ala sebut, ia berpunca daripada satu air je, air hujan. Lalu mengeluarkan pelbagai bentuk, rupa, warna. Di sini Allah tekankan tentang mukhtalifun alwanuha, warna berbeza. Buah warna berbeza. Gunung ganang warna berbeza. Bukan manusia pun warna kulit berbeza. Kata Allah, wa minan nas. Dan demikian juga manusia. Allah jadikan warna macam-macam. Ada warna hitam manusia ni. Ada warna koko. Ada manusia ni warna putih. Ada putih campur merah. Ada sawo matangnya. Ada warna sekian-sekian. Kita tengok kepelbagaian.
Kerana itu Allah syariatkan haji. Antara hikmah disyariatkan haji supaya kita melihat ke pelbagai warna kulit manusia. Dan universalnya Islam menjadi milik semua. Untuk menolak dakwaan bahawa Islam milik orang Arab. Kan? Dia bermula memang daripada orang Arab untuk satu hikmah. Kerana mereka bangsa yang hebat dalam menjaga agama, kekuatan mereka, tegas mereka. Bukan dia antarabangsa yang hebat dari sudut kekuatan, ingatan mereka. Sebab sampai hari ni memang orang Arab terkenal dengan bangsa hafazan. Dia suka ngafal. Kita kan tak suka ngafal sangat. Kalau ingat-ingatlah, tak ingat, biar. Kaedah hafazan mereka menjadikan mereka pemelihara syariat, penjaga syariat. Dan sebutan-sebutan ayat Al-Quran mereka. Maka ini hikmah. Allah kata, ataupun kita sebut tadi antara hikmah Mekah, lihat warna kulit manusia macam-macam. Cina sekian warna, Negro sekian warna. Bukan sekadar warna kulit, rambut pun macam-macam. Semuanya ini tanda kebesaran Allah. Allah tak jadikan kelainan tadi untuk kita hina, untuk kita ketawakan. Tapi melihat kebesaran Allah. Waddawab, dan binatang-binatang yang melata. Binatang melata yang termasuklah singa, harimau. Binatang-binatang yang melata, yang bergerak atas muka bumi ini. Lihat warna-warna mereka macam-macam. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi SAW. Lalu dia berkata, ayasbughu rabbuk, apakah Tuhan kamu suka kala-kala, warna-warna? Suka buat warna-warna, warna-warni. Kata Nabi SAW, na'am. Sidran la yanqudu ahmar wa asfar wa abyad. Warna yang tak luntur. Allah dibuat satu warna tak luntur. Sama ada warnanya merah, kuning atau putih. Kita kalau cat warna luntur. Warna-warna kita luntur. Cat rumah luntur, cat kereta luntur. Allah ciptakan warna-warni pada alam kejadiannya tak luntur warna. Kalau nama gunung tu merah, merah lah. Dia tak akan luntur warnanya. Sebab lama sangat gunung tu dah warna kelabu sikit. Tak ada. Semuanya Allah pelihara warnanya. Ni sebaik-baik yang meletakkan warna. Kita kalau letak warna dia ada kekurangan. Ambillah warna apa pun nanti warna kain kita pun pudar. Warna lukisan pudar. Sekian-sekian pudar. Nanti bila seorang datang, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah Tuhan kamu ni suka kala-kala? Suka warna-warna kan? Rasul kata ya. Warna yang tak akan turun dia punya warnanya. Kecantikannya. Maka Rasul menyebut 3 warnanya. Merahnya, kuningnya dan putihnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wal an'am. Dan demikian juga binatang-binatang ternakan, kambing, lembu, kerbau, unta, kibash yang menjadi makanan manusia. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Warnanya juga berbeza-beza. Ada unta warna lain, ada unta warna merah. Kambing pun sama. Kambing Malaysia lain warna koko. Kambing gurung lain, kambing bigi-bigi lain. Demikian juga kerbau. Ada warna lain. Kadang-kadang kerbau tadi ada warna hitam, nampak hitam. Kadang-kadang ada nampak macam warna koko sikit. Anaknya juga begitu. Dan demikian juga kita sebut binatang-binatang lain yang kita lihat. Ayam. Ayam warna-warni. Demikian burung-burung. Semuanya warna-warni. Kenapa Allah jadikan colourful alam ini? Untuk menunjukkan keindahan. Allah tak jadi alam ini hitam putih. Nampak simple je hitam putih. Allah jadikan dia berwarna-warni untuk menunjukkan unik. Dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dalam hadis. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah suka kecantikan. Allah suka cantik. Kerana itu Nabi SAW memakai pakaian pelbagai jenis warna. Walaupun Nabi paling suka warna putih. Diriwayatkan setelah memakai baju merah, baju kuning. Setelah memakai baju berwarna hijau. Rasulullah SAW memakai baju berwarna putih. Baju daripada Yaman, daripada Syam. Pelbagai warna. Bahkan sepakat ulama' berharus kita memakai pakaian apa pun warna. Melainkan warna yang menyerupai agama lain. Yang tunjuk pada agama lain, dia agama warna tadi lebih menjadi keutamaan mereka, maka kita jauhi. Kerana itu termasuk makna tasyabuh. Tasyabuh maksudnya menyerupai. Dalam hadis Nabi kata, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
siapa menyerupai satu kaum di kalangan kaum tersebut. Tetapi harus memakai apa pun warna. Baik lelaki, baik perempuan, harus pakailah warna apa pun. Tak salah apa-apa. Allah ma'illah melainkan perempuan berada dalam keadaan iddah. Maka dia hendaklah memakai pakaian yang tidak mempunyai warna yang terang, yang jelas. Bukan warna, kalau orang Arab sebut, kalau warna itu jelas, dipanggil fatih. Fatih nampak bergemerlapan ataupun nampak terang. Warna itu terang. Bukan syarat warna hitam. Tapi warna itu biar gelap. Kau berada dalam keadaan iddah. Khususnya iddah kematian suami. Dan itu termasuk makna perhiasan. Namun bagaimana Allah cerita, Allah Ta'ala menggambarkan seluruh ciptaan Allah ini warna-warni. Walau datang daripada sumber yang sama. Yang sumbernya daripada air. Allah turunkan air. Dan kadang-kala binatang tadi sejenis binatang tapi kalanya juga pelbagai. Kambing macam-macam warna. Unta macam-macam warna. Maka Allah Ta'ala menyebut ini tanda kebesaran Allah. Dan ayat yang lain surah Ar-Rum Allah menyebut wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan langit dan bumi. Dan Allah menjadikan perbezaan lidah-lidah kamu yang dibahasa. Dan warna-warna kulit kamu. Maka ini kejayaan yang unik. Bukan kita yang nak color anak kita warna ni. Allah Ta'ala. Ni bangsa ni warna ni. Bangsa ni warna ni. Allah yang tentukan. Untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Kita tak pilih sebelum lahir kita nak color ni. Tak ada. Bukan pilih kereta ni. Lain color yang Allah Ta'ala kendaki. Kemudian kata Allah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Bahawasanya orang yang benar-benar takutkan Allah di kalangan para hambanya ialah ulama. Baik, kenapa selepas disebut tentang ulum tabi'iyah, ilmu geografi ataupun ilmu alam, lalu Allah menyebut tentang ulama? Allah sebut tentang ilmu alam yang disebut sebagai ulum at-tabi'iyah. Melihat langit, bumi, melihat pada air hujan, melihat pada tumbuh-tumbuhan, melihat pada gunung ganang, melihat pada haiwan, binatang ternakan. Ini dipanggil ulum at-tabi'iyah. Atau kita sebut ini ilmu alam. Ilmu berkaitan dengan alam, berkaitan dengan kehidupan. Kenapa tiba-tiba Allah datangkan ayat berkaitan dengan ulama? Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang benar-benar takutkan Allah di kalangan hambanya ialah para ulama. Apa yang ditakutnya? Ditakuti akan hukuman Allah. Bila para ulama melihat kekuasaan Allah yang menciptakan semua alam ini, keperbagaiannya, maka tahulah mereka Allah itu maha berkuasa. Dan bila sebut Tuhan yang maha berkuasa, tahulah mereka akan beratnya azab dan seksanya. Akan berat pembalasannya. Mereka tahu. Dalam masa yang sama para ulama mengetahui bahawa Allah pengampun kepada dosa-dosa orang yang beriman. Yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Kata Ibn Abbas, bila Allah menyebut perkataan ulama, ulama ni perkataan jamak atau perkataan plural daripada alim. Kalau seorang pandai dipanggil alimun. Dua orang pandai, alimani. Tiga orang pandai ke atas panggil ulama. Ataupun al-ulama'u. Ulama'un ataupun al-ulama'u. Al-ulama'u dia ambil daripada perkataan al-alimu. Orang alim. Apa maksud orang alim? Kita kalau orang mengaji bahasa Arab, kata saya nak jadi orang alim. Sa'akunu aliman fil mustaqbal. Saya akan jadi orang alim. Kita tak kata sa'akunul ulama, sebab itu maksudnya alim-alim ramai. Sa'akunul ulama fil mustaqbal, kalau bahasa Arabnya salah lah. Sebab ulama dia ambil daripada perkataan alim, orang alim. Maka orang alim ialah ulama. Kerana ulama itu kata jamak, kata menunjukkan ramai. Orang alim. Maka ulama. Baik, apa maksud ataupun apakah maksud definisi alim itu sendiri? Kata Ibn Abbas, al-alim sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah yang mengenali Ar-Rahman. Al-alimu bir-Rahman. Mengetahui Tuhan Ar-Rahman. Apa maksud Tuhan Ar-Rahman? Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang.
Maha Pemurah. Kerana Ar-Rahman memberi maksud pemurah. Kerana Allah jadikan semua alam ini dan segala bentuknya kan sifat pemurah Allah. Allah jadikan. Allah tak berikan kita satu jenis je. Allah beri pelbagai jenis. Sebagai satu sifat pemurah Allah Ta'ala. Allah bagi buah macam-macam. Walau macam kita satu buah cukup. Allah bagi kita makanan macam-macam. Walau satu makanan cukup. Contoh kalau kita pergi rumah orang pemurah, ajak kita makan pagi. Dia angkat nasi lemak saja ke? Kalau dia orang pemurah. Orang kedekut yang ceritalah. Kalau orang tu pemurah, dia ajak sarapan. Ada belaka nasi lemak, ada nasi lagang, ada nasi minyak, ada. Walau dia tahu kita tak mungkin habiskan semua. Tak mungkin. Dengan kuih-kuihnya. Air pula banyak jenis. Nescafe ada, teh tarik ada. Air katira ada. Semua air ada. Air longang. Air mata kucing, nak air apa? Semua ada tersedia. Walau dia tahu kita tak ada makan banyak. Sebab itu menyediakan makanan yang banyak bukan membazir. Tanda penghormatan. Kalau kata Ustaz, saya kalau tetamu datang rumah saya nak siap makan sikit ke banyak? Kalau banyak macam membazir. Kalau sikit nampak kedekut. Kalau tetamu datang rumah kita siap tanya berapa orang datang. Sebab kita ada bajet kita ni. Bajet sikit, bukan bajet banyak. Kata dua orang, dua pinggang sudah. Kita pun dah suka. Tanya umur berapa orang datang. Kita kira juga kalau umur 60 tak makan banyak ni. Dia makan 2-3 butir ni. Kalau umur dia remaja mungkin makan banyak. Kita pun suka. Ini orang kedekut. Kerana orang pemurah kalau pun ditanya berapa orang, bukan sebab dia nak letak nak siapkan sikit, bukan. Sebab dia memang tak cukup. Dia nak buat banyak. Sebab itu kalau kita ajak orang ke rumah, kita siapkan banyak makanan, ia tidak dianggap membazir. Kerana itu masuk dalam hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim taifahu. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Antara memuliakan tetamu ialah menyediakan pelbagai makanan. Bukan satu, pelbagai. Itu maksud memuliakan. Masalah dia nak makan, tak makan, itu nombor dua. Bila tetamu datang, kita beri makanan yang kita pun tak pernah makan. Tapi kita ikram dia. Kita pun tak pernah makan. Dengan sebab itu, keluarga kita pun, anak bini kita pun suka. Abah kalau tetamu datang, boleh dapat makan wahyu. Tidak, tak rasa. Rasa bertuah pula tetamu datang sebab anak bini pun boleh makan sedap. Tetamu datang dapat makan nasi biryani lamb shank, tidak tak nampak. Biryani telur lah kita. Telur pula telur puyuh pun. Cik bagi, bajet. Tapi dek kerana tetamu ada, kita pun anak bini makan sedap. Maka itu rahmat tetamu. Itu keberkatan tetamu. Maka kalau tetamu ni duduk 3 hari katakan. Maka hari pertama ialah makanan yang kita tak pernah makan. Yang sedap sekali. Hari kedua kurang sikit. Hari ketiga barulah makanan yang biasa kita makan. Nak tunjuk muliakan tetamu. Jadi memuliakan tetamu dengan pelbagai makanan tidak membazir. Habis dia tak makan habis. Itu hal yang kita pandai lah. Takkan tak reti nak bagi siapa-siapa. Kadang-kadang saya katakan itu rezeki anak-anak kita. Rezeki keluarga kita. Itu mungkin juga rezeki jiran-jiran kita. Tapi tetamu kita angkat banyak. Biar dia rasa kemuliaannya. Dekat. Ini ikram. Sebab itu orang Arab. Antara kemuliaan orang Arab. Semenjak zaman jahiliah. Apatah lagi bila datang Islam. Mereka suka muliakan tetamu. Diceritakan oleh Hatim. Hatim ni, Hatim At-Ta'i nama dia. Seorang Arab yang pemurah. Dia pemurah sangat. Dia terkenal dengan suka tolong orang. Hatta ketika mana dalam zaman susah dia jual kuda dia untuk tolong orang. Jalan kaki ayam pun tak apa. Ini Hatim At-Ta'i. Di zaman jahiliah. Anak-anaknya memeluk Islam. Dia tidak. Dia tak sempat memeluk Islam. Walau sempat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatim pemurah dan dia bukan jenis orang suka musuh orang. Dia baik. Orang tanya, wahai Hatim, apakah ada orang yang lebih pemurah pada kamu? Dia kata ada. Satu hari aku tersesat. Sehingga aku nampak satu kemah badui. Lalu aku minta untuk berlindung, berehat dan untuk makan. Maka dia izinkan, duduklah kemah saya. Maka dia pun angkat makanan kepada aku. Dia angkat seekor kambing. Tapi hati ni dia suka makan otak. Kambing tak suka sangat otak. Dia pun makan otak.
Suka dia. Maka tuan rumah tengok, oh suka otak. Dia sembelih lagi kambing, bagi otak. Dia sembelih lagi, bagi otak. Kata Hatim, banyak sungguh stok otak dia ni. Dia tak tahu bahawa ni dia memang sembelih siku. Bukan jenis simpan kepala. Akhirnya bila dia nak balik, dia tengok banyak kambing bergelimpangan, tapi kepala tak ada. Lalu dia kata, kenapa kamu sembelih hanya kerana nak beri otak? Sebab aku tengok kamu suka. Maka aku pun hidangkan apa yang kamu suka. Sebab di antara kemuliaan tuan rumah ialah angkat makanan yang orang datang ni suka. Kalau kita nak suruh dia balik awal, angkat yang dia benda dia tak suka. Dia pun boleh balik awal lah. Dia pun tak makan. Tetapi tuan rumah yang baik, dia akan angkat apa yang orang suka. Nampak suka lagi disiapkan. Lalu kata Hatim, pemurah dia. Maka beberapa hari berikutnya, dia pergi hantar 200 ekor kambing. Sebagai balasan 10 ekor kambing yang disembelih. Dia balas 200 ekor kambing. Tapi ini orang pemurah. Kerana orang ni suka kambing, kepala kambing, maka dia pun bagi. Dia ceritakan, ni kisah pemurah zaman jahiliah. Apatah lagi bila mereka kenal Islam. Bila generasi itu mengenali Islam. Dia ceritakan bahawa bila seorang ini, dia menumpang sebuah rumah yang tidak dikenali, maka dia angkat kepadanya seekor unta. Makan. Maka makan, tak habis. Esok unta lain pula. Sembelih. Lalu kata tetamu, kenapa membazir no? Unta semalam kan tak habis lagi, angkat semalam tu. Lalu kata tuan rumah, kami tak akan angkat makanan semalam pada tetamu. Pada tetamu kami tak akan angkat makanan semalam. Aib bagi kami, aib. Kami hanya beri yang segar. Begitu mereka memuliakan tetamu. Lepas tu kita sebut tajuk dalam bab memuliakan tetamu tadi, kita buat makanan banyak tak dianggap membazir. Jangan sebab tetamu kita 2 orang, kita pun kira-kira 2 bungkus sudahlah. Dah. Siang kawan tu, yang 2 bungkus pula yang dia tak makan pula. Siang, kebulung tamu kita. Angkat dia macam-macam, tak apa. Maka dalam definisi orang alim, kata Abdullah bin Abbas, al-alim birrahman, orang alim dengan Tuhan yang pemurah. Dia kenal Tuhan yang pemurah. Man lam yusyrik bihi syai'a, dan dia tidak mempersekutukannya. Wa halal halalahu, dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa harrama haramahu, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa hafiza wasiyatahu, dia menjaga perintah Allah. Wa aiqana annahu mulaqi, dia yakin akan bertemu dengan Tuhan. Wa muhasibun bi amalihi, dan sentiasa muhasabah dengan amalannya. Maka ini definisi orang alim, atau dengan bahasa mudah, ini definisi ulama. Kalau orang tanya apa itu ulama? Ulama siapa ulama? Apakah dia sebab dia keluar universiti itu, universiti ni, belajar Timur Tengah, belajar sekian, maka ini definisi. Tak kira dia tak belajar Timur Tengah, dia tak belajar universiti, tapi kalau dia ada sifat ni, dia ulama. Yang alim dengan Tuhan, dengan sifat Tuhan yang pemurah, yang tidak sekutukan Allah, yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, yang mengharamkan apa yang Allah haramkan, yang menjaga kefarduan, yang yakin akan bertemu dengan Tuhan, yang sentiasa muhasabah dengan amalannya. Maka inilah ulama yang takutkan Allah. Kata Hasan Basri, orang alim sebenar, definisi alim. Man khasyar rahman bil ghaib, orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah. Di sebalik Allah yang maha pemurah, dia rasa takut pada Allah. Dia tak ambil mudah. Allah tu maha pemurah tapi tak ambil mudah. Takut pada Tuhan yang pemurah. Wa ghariba fima gharraba Allah fi, dan dia suka apa yang Allah suruh dia suka. Wa zahida fima sakata Allah fi, dia tak suka apa yang Allah tak suka. Thumma talal ayah, kemudian Hasan Basri baca ayat, innama yakhshallaha min ibadil ulama, innallaha azizun ghafur. Ini definisi Hasan Basri. Kata Sa'id bin Jubair, yang dimaksudkan al-khasyah, takut. Innama yakhshallah, yang takutkan Allah. Apakah takut yang sebenar? Hiyallati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Iaitu sifat takut yang menghalang kamu daripada buat maksiat. Umpama kita budak sekolah, takut pada cikgu disiplin. Cikgu ni kata, siapa bising dalam kelas, nanti kita piak dia, kita rotan dia. Budak-budak pun diam. Kalau ada bising, nanti saya cakap dengan cikgu. Dia pun takut. Kerana takut akan hukuman dia. Walhal cikgu tu tak ada yang kelas. Cikgu tu cuma cakap, okey ketua kelas, tulis nama orang bising. Saya nak jemur tengah panas. Orang semua senyap. Pada cikgu tak ada. Itulah dia takut yang menghalang kita melanggar perintah Allah.
Seorang yang tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan yang haram, maka dia ada sifat takut yang ada dalamnya sifat ulama. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa al-ilmu an kasratil hadis, walakin al-ilma an kasratil khasyah." Ilmu bukan kerana kita banyak simpanan ilmu. Ilmu yang sebenar ialah bila kita banyak takut pada Allah. Nilai ilmu, dia akan membuahkan rasa takut. Kalau ilmu yang kita ada tidak membuahkan rasa takut, bahkan berani pula buat maksiat, maka ini bukan ulama. Nak tahu tanda bertambah ilmu kita, bukan bertambah panjang ceramah kita. Oh, ilmu dia makin banyak tu ceramah panjang. Bukan. Ilmu bertambah banyak bila bertambah takut kita pada Allah. Yang asalnya kita mungkin cenderung punya niat, semuanya hilang. Tak ada. Niat nak buat jahat pun tak ada. Kecenderungan nak buat jahat pun tak ada. Apatah lagi melakukannya. Maka ini sifat khasyah yang sebenar. Maka Allah Ta'ala menerangkan bagaimana watak para ulama' lagi selain daripada sifat takutnya kepada Allah. Sifat takut, sifat dalaman. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifat luaran mereka. Sebab kita tak mungkin dapat kenal orang takut ni. Sebab nampak sama mereka. Maka Allah menyebut sifat luaran para ulama'. Apa sifat luaran mereka? Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa membaca kitab Allah. Artinya sifat mereka sentiasa tadabbur kitab Allah. Sentiasa membaca kitab Allah. Sentiasa memanfaatkan apa yang ada dalam perintah Allah. Apa yang ada dalam kitab Allah, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ini maksud baca. Bukan baca je. Baca dengan tadabburnya, baca dengan beramalnya. Wa aqamus salah, dan sentiasa menjaga solat. Bukan ulama' kalau tak semayang. Bukan ulama' yang mengabaikan solat. Apatah lagi yang berselindung di sebalik ilmu sufi, ilmu hakikat. Akhirnya kata tak wajib solat. Sebab itu kita, kesudahan ilmu kita, macam mana pun kita cerita ada ni orang pandai alim, ikutan kita mutlak ialah Nabi SAW. Rasulullah ini ikutan mutlak kita. Kerana manusia mungkin dia tersilap dan tersalah. Mungkin kadang-kala dia terpedaya dengan dirinya sendiri. Manusia bila dah sampai satu tahap, dia tak mampu mengawal nafsunya, dia akan cenderung pada dirinya sendiri. Akhirnya mula mengaku dia sampai pada satu darjat yang tidak pernah diakui oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dia mengaku. Lalu menggugurkan kefarduan solatnya, puasanya, mula. Akhirnya orang percaya. Tentang orang yang ikut ajaran sesat. Bukan senang dia nak keluar dari ajaran sesat. Bukan satu benda yang senang. Hatta kalau nampak ada jelas kesesatan, dia masih pengikut. Maka ini musibah dia. Kan itu bila kita menyebut tentang orang-orang yang sentiasa benar. Kita nak tahu ke mana kita berada pada zaman semua kata ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Kita pun bingung mana satu betul ni. Maka kita kembali pada asas. Asas kepada syariat yang Allah turunkan. Semua kita bersepakat tentang solat. Tanpa khilaf. Dan kalau kita melihat seorang itu benar-benar menjaga solat, maka dia berada pada jalan yang benar. Solat dia jaga. Dia pelihara. Dan sebagaimana dia membaca kitab Allah dan mengajak kita kembali kepada kitab Allah, dia benar. Maka ini ciri-ciri yang kita kena tahu. Sebab itu di antara doa yang Rasulullah ajar waktu kita qiyamul lail. Supaya kita sentiasa tak kebingungan dalam memilih kebenaran. Rasulullah ajar kita doa, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik ila siratim mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku dengan apa yang diperselisihkan oleh manusia pada jalanmu yang lurus. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang menghukum antara manusia dengan apa yang mereka perselisihkan, tunjukkan kepadaku jalan yang benar dengan izinmu, apa yang diperselisihkan oleh manusia.
Tahu kita kadang-kadang pening. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Kita nak yang betul. Kita nak yang betul supaya kita tidak berada di persimpangan. Kerana kebenaran itu cukup jelas. Kebenaran ini tuan-tuan bukan benda yang abstrak. Bukan benda yang kabur. Ia jelas. Syariat Allah tu jelas. Tuan-tuan sebagaimana jelasnya Kaabah tuan-tuan tengok bila masuk dalam masjid. Begitulah jelasnya Islam. Masuk je Masjidil Haram nampak Kaabah. Jelas? Jelas. Ada nampak kelabu ke? Tak ada. Kalau kelabu pun sebab mata kita bukan sebab Kaabah. Maka demikian jelasnya Islam. Semayang, puasa ini asal tutup aurat. Ni aurat pun tak berlengkap nak tutup, nak cakap bab hakikat. Semayang tak berapa cukup nak cakap tentang hakikat makrifat. Maka ini orang-orang yang tersesat dengan bicaranya sendiri. Maka Allah menyebut sifat para ulama. Mereka membaca kitab, mereka mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka seorang yang pemurah. Bagaimana haram bagi para nabi kedekut. Semua para nabi diharamkan bersifat kedekut. Tak boleh kedekut. Nabi-nabi alaihissalatu wassalam bila dia minta sesuatu dia kena bagi. Hatta pada benda yang disayang. Diriwayatkan dalam hadis seorang wanita bernazar untuk memberikan selendang kepada Rasulullah SAW yang dikaitnya selama 4 bulan. Selendang tu kait selendang 4 bulan baru siap. Handmade lawa. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW, dia menghadiahkannya. Dia minta Rasulullah pakai, Rasulullah pun pakai. Sahabat tengok lawanya ya Rasulullah, lawa selendang. Nabi tanya, nak ke? Nak. Rasul nanti aku bagi. Esok lipat-lipat bagi. Ambil. Lalu seorang berkata, kamu ni tak boleh langsung tengok Rasulullah pakai lebih sikit. Ada yang jenis minta. Dia kata, aku minta supaya menjadi selimutku ke mana aku mati nanti. Bukan minta lawa macam lawa nafsu kita tengok. Kerana keberkatan. Kerana sepakat para ulama, apa yang Rasulullah pakai, Rasulullah pegang, itu semuanya ada keberkatan. Apa yang Rasulullah pijak, ada keberkatan. Yang disebut panggil sebagai at-tabarruk bi'athari Rasul. Mengambil keberkatan daripada kesan-kesan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, dia simpan bekas air. Seorang sahabat Nabi SAW, bila Rasulullah SAW minum bekas air, disimpan bekas air. Maka datang generasi berikutnya namanya tabi'in. Dia kata, maukah aku tunjukkan kepada kamu bekas yang Rasulullah minum dan mulut Rasulullah pegang kat mana? Mulut Rasulullah tu kat mana sentuh? Aku tahu. Lalu orang pun nak lain juga berkata. Maka ditunjukkan ni bekas Rasulullah dan diminum tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentuh mulut dia. Keberkatan. Ini sepakat ulama tentang keberkatan pakaian Rasul dan segala-galanya. Cuma kaedah mengambil berkat tu biar betul lah. Jangan melampau sangat, biar betul. Biar mengikut sempadan syariat. Dan para sahabat yang paling mencintai Rasul ditunjuk cara ni. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala menyimpan jubah Rasulullah untuk mengambil berkat. Dan beliau, kalau ada orang demam, beliau akan rendamkan jubah tadi dan diberi minum air tersebut. Sebagai keberkatan jubah Rasulullah. Ini Anas bin Malik menyimpan tongkat kecil Rasulullah. Rasulullah bila bermusafir, Nabi bawa tongkat. Dia panggil Anazah, bawa tongkat. Untuk Rasulullah pacak depan, jangan ada orang melintas. Maka Anas menyimpannya bila Rasulullah wafat. Dan demikian juga Khalid Al-Walid menyimpan rambut Rasulullah di serebang dia. Sehingga satu hari serebang dia hilang. Mana serebang hilang? Bukan sebab serebang tu boleh beli kat pasar banyak. Ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil daripada peristiwa Hudaibiyah. Waktu Rasulullah bertahlul. Berebut ambil rambut. Letak dekat serebangnya. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ambil kuku Rasulullah. Yang Rasulullah ketik kuku, dia ambil. Kerana Rasulullah ini kata Imam Baihaqi, semuanya berkat dan semuanya suci. Semua yang datang daripada tubuh Rasulullah, peluh dan sebagainya. Sebagaimana Ummu Aiman mengambil peluh Rasulullah. Ambil kapas letak. Dia pun perah kat botol. Untuk jadikan wangian. Peluh kita lain, masam. Tak boleh. Ini peluh Rasulullah SAW. Sebab dalam Rasulullah tak ada benda yang busuk. Itu kemuliaan Rasulullah. Sehingga tak ada orang boleh hina Rasulullah. Kita kan nampak lawa ketiak masam, boleh lagi kutuk. Ketiak masam. Boleh kutuk. Rasulullah tak boleh.
Tak boleh kutuk Rasulullah kerana dia sempurna. Baginda sempurna. Sehingga dia ambil peluh Nabi SAW. Sebagaimana hadis Ummu Aiman. Bahkan darah Rasulullah yang berbekam. Sebagaimana dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Ini disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Itu kemuliaan baginda SAW. Tak sama lah. Bekas Rasulullah tu perlu dipelihara, dijaga. Sebagaimana dipelihara kubur Nabi SAW. Tapi taklah over, melampau. Yang melampau macam mana? Yang buat replika dan mengambil tabaruk. Tak betul. Kerana itu bukan yang Rasulullah punya. Itu replika. Itu yang ditegur oleh almarhum Mufti Perak, Datuk Seri Harusani, Tan Sri Datuk Seri Harusani. Waktu ada pameran artifak Rasulullah SAW. Bila dia melampau cium, dia kata itu bukan Rasulullah punya, itu artifak. Itu dia punya replika. Kan dia buat pedang replika, dicium-cium. Tak payah cium lah, itu bukan pedang Rasulullah. Itu replika. Kalau betul tak apa. Itu dah hulu dia bagi, melampau. Yang bentuk replika tak payah. Kalau betul tu ya, yang memang datang dari Nabi SAW, ya kita ambil. Maka replika dah jadi hulu. Akhirnya benda tu Nabi tak pernah pegang pun, kita je buat replika jadi. Maka kita beza antara replika dengan benda yang asal. Para sahabat, mereka ambil yang asal. Kalau replika boleh buat dah lama, mereka pun boleh buat replika. Buat replika pedang Rasulullah banyak-banyak. Ambil berkat. Tak. Pedang yang memang Nabi guna. Jubah yang memang Nabi pakai. Yang memang kuku Rasulullah. Memang rambut Nabi SAW. Para sahabat berebut. Kerana saya katakan Rasulullah, seluruh tubuh baginda adalah kemuliaan. Kembali kepada ayat kita. Ulama, sifat mereka pemurah. Dia akan mendermakan dalam keadaan rahsia dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mengharapkan perniagaan yang tak rugi. Tuan-tuan, perniagaan paling tak rugi dengan Tuhan adalah bersedekah. Kita simpan di bank rugi. Mati-mati keras kat situ akaun kita. Simpan tak pernah guna ni. Tahu-tahu mati baru nak buat keluar. Tu belum cerita simpan kat dinding, bawah tilang, bawah bantal. Banyak simpan. Dia kejung macam tu. Tak bermanfaat. Dalam hadis disebut setiap orang akan berlindung di bawah teduhan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Besar sedekah dia, besar teduhan dia. Tuan-tuan, yang kita sedekah ni yang kita simpan dalam akaun Tuhan. Kalau tuan-tuan bangga simpan dalam akaun tabung haji sebab ada jaminan itu dan ini interestnya ataupun keuntungan tinggi. Tuan-tuan rasa bertuah simpan kat public gold katakan. Public mutual. Simpan dekat bank rakyat dapat 15%. Simpan dekat bank pesisirang pantai dapat sekian-sekian persen. Tuan-tuan bangga. Tuan-tuan bangga lagi kita patut rasa bila simpan dalam akaun Allah. Kerana ia untuk kita. Kita simpan di akaun Tuhan. Zahir je nampak macam beri korang, beri benda tempat. Tak, ia untuk kita. Sedekah yang dijaminkan keberkatan hidup, keberkatan keluarga dan orang bersedekah, dijamin takkan kurang harta dan takkan fakir keluarganya. Takkan fakir keluarga. Kita kadang-kadang saat nak simpan takut keluarga fakir. Keluarga ni dia bukan fakir sebab kita tak simpan duit ke dia. Tapi kita tak tunjuk contoh bersedekah pada dia. Sehingga dia hidup dalam kefakiran. Kerana orang bersedekah dia dah punya jiwa kaya. Mainkan dia sedekah dia ambil dia bagi. Itu jiwa kaya. Orang jiwa miskin dia tak akan sedekah. Miskin. Ni bagi habislah duit aku. Jiwa dia miskin. Memanglah dia banyak duit 3-4 ribu dalam poket dia. Tapi jiwa dia miskin. Yang ni ada RM2 je. Keluar RM1. Jiwa dia kaya. Dia masih boleh memberi walau RM2. Tuan-tuan, jiwa kaya inilah jiwa yang hebat. Yang kita nak didik, yang kita nak baiki. Rasulullah ajar kita jiwa kaya. Biar kosong kat poket tapi jiwa kaya. Jangan penuh rumbu kat poket tapi jiwanya jiwa miskin. Kedekut. Sentiasa tak cukup. Jangan harap boleh berkongsi dengan dia. Dia sendiri pun tak nak guna duit dia. Dia cuma simpan dalam bank. Simpan kat bond, simpan kat sanadat, simpan kat sekian-sekian. Guna nanti. Tak boleh guna saat simpan. Malah rugi dia. Kalau mati rugi dia. Dah lah dia tak guna, dia akan dihisap dengan duit dia banyak. Ada orang kan melampau sangat simpan dia. Sampai dia nak beli jang sutas pun tak boleh. Takut. Saat kita tumpang jang talaki je saat cukup lah. Dia punya kedekut lain macam. Jang talaki pun banyak. Tepang dia belakang. Dia cukup. Sedangkan Nabi SAW menyatakan Inna Allah habba idha an'ama ala abdihi an yara athara ni'mati alaih.
Allah bila beri satu nikmat, Allah suka tengok kesan nikmat. Dah tuan-tuan duit banyak, tunjuklah. Kesan nikmat tu kan kita syukur. Kita nak minta derma pun senang tahu ni orang kaya. Macam mana beg dia mahal tahu orang kaya. Dia minta derma dengan dia. Ni kasut dia mahal, kita tahu orang kaya. Dan dia tunjukkan dia syukur pada Allah dengan nikmat Allah bagi. Allah suka. Ni duit banyak, tunjuk macam tak ada duit. Kedekut pada diri sendiri. Jangan kata orang lain, dia pada diri dia kedekut. Maka dia tak dapat rasa nikmat dia yang Allah beri. Patutnya bila Allah beri nikmat pada kita, biar kita dapat rasa. Dapat makan rasa ikan segar, udang segar. Ni duit banyak. Pergi makan lagi berebut dengan pakai miskin. Hidangan rahmah. Berebut. Ni duit banyak. Dia tunjuk dia pakai. Ada ustaz ada hak murah. Padahal itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Awak kan mampu. Kau mampu orang lain, hidangan orang lain lah sikit. Bukan berbanggakan, ni syukur. Kita pun tak nak usik yang orang ni. Ini orang-orang yang tertentu biar dia makan. Kita, Allah dah lapangkan rezeki kita. Allah suka kita tunjuk lapangan rezeki. Ini Abdul Rahman bin Auf, rezekinya lapang, maka jubahnya lain, harga lain. Uthman bin Affan, Allah, dia derma, tapi jubah dia jangan kira harga dia berapa. Ini Imam Malik, jubahnya seperti jubah khalifah. Ini Lais bin Sa'ad, jubahnya lebih mahal pada Harun Rashid. Lama dah dia ada duit, dia belilah. Harun Rashid pun dia lawan jubah dia. Kaya. Kan dia tunjuk, dia terjemahkan nikmat. Supaya apa? Supaya dia dikenali mampu dan orang datang minta dengan dia. Dan dia bagi. Ni kadang-kadang takut orang kenal sebab tak nak bagi. Tuan-tuan, bila Allah beri je kelebihan, berarti ada tanggungjawab. Allah beri kita lebih ilmu, maka tanggungjawab kita sampaikan pada orang. Allah beri kita lebih pengaruh, maka orang akan minta recommend macam-macam. Allah beri kita lebih harta, maka orang minta bantuan macam-macam. Maka kerana itu Allah beri kita kelebihan. Tapi sewaktu mana kita pun tak tahu fungsi lebih tadi, lalu kita kedekut, Allah pindahkan kelebihan itu pada orang lain. Saat saya ni, sejak kaya ni, orang asyik minta duit. Dan sebab awak kaya lah tu. Allah beri amanah orang kaya, tolong orang. Kalau awak tak nak, Allah pindahkan kaya di pada orang lain. Yang mampu pikul amanah tu. Saat semenjak saya ada ilmu ni, orang suruh saya ceramah je. Yelah, awak dah ada ilmu, kena ceramah lah. Kalau awak tak nak, Allah pindahkan ilmu tu pada orang lain. Biar awak tak payah ceramah. Kerana setiap kali Allah beri kelebihan, ada tanggungjawab. Kalau gagal jalankan tanggungjawab dan amanah, Allah ambil balik, pindah ke orang lain. Itu ada orang kaya, Allah pindahkan kaya dia pada orang lain sebab kamu dah tak layak. Ada orang ada kuasa, dipindahkan kuasa pada orang lain. Kamu ada kuasa, banyak cakap daripada buat kerja. Allah pindah pada orang lain. Sama juga yang ada ilmu, tak nak kuliah, tak nak ceramah, tak nak didik, tak nak nasihat. Allah beri pada orang lain. Biar orang ni nasihat orang. Kau beri ilmu banyak-banyak, mengaji tinggi-tinggi, kamu tak nak berkongsi dengan orang. Ambil balik. Dan setiap kelebihan ada tanggungjawab. Setiap kelebihan. Kerana itu kalau tuan-tuan orang kaya orang datang, maka biar dia datang. Kerana itu Allah beri kelebihan itu. Dan Allah akan kekalkan sebab kita jalankan amanah. Beri pada dia, beri. Sampai bila? Sampai-sampai lagi mana Allah jadikan kita kaya. Kerana Allah letak amanah tu. Sama juga saya katakan orang ada ilmu, ceramah. Sampai bila? Ya Allah dah beri amanah, sampailah kau mati. Setiap orang ada amanah yang Allah berikan. Kemudian kata Allah, liwafiyahum ujurahum, untuk Allah sempurnakan balasan pahala kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, kemudian Allah tambah lagi dengan kemurahan Allah. Allah dah beri pahala berganda, tapi Allah tambah lagi kelebihan-kelebihan tersebut. Kata ulama, yang dimaksudkan ditambahkan lagi, yang dibuat ni dah diberi pahala dengan 10 kali ganda, sehingga 100 kali ganda. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi dengan apa yang dia tidak pernah bayangkan. Termasuklah melihat Allah Ta'ala. Innahu ghafurun syakur. Allah itu pengampun, lagi maha berterima kasih. Maksud maha berterima kasih di sini, yang lagi maha membalas perbuatan dengan gandaan. Kata orang kalau disebut dia terima kasih, berarti dia akan bayar balik, balas balik kebaikan kita. Kita kan kalau orang beri sesuatu, kalau kita orang pemurah, kita pun mula-mula start kalimah terima kasih. Kita tak mungkin cukup terima kasih itu, kita akan balas balik. Untuk menandakan kita berterima kasihnya pada dia. Allah lagi maha pembalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka inilah dia watak dan sifat ulama. Yang takutkan Allah itu ulama, itu sifat dalamannya, manakala sifat luarannya terdiri
daripada sifat membaca Al-Qurannya, menjaga solatnya dan pemurahnya dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.